A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung part terakhir kisah Abang Syukur bertajuk March 98. Nak tahu apa kesudahan kisah ni? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi, dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak serap. Sekarang bagi tahu apa perjanjian yang kamu dah buat dengan penunggu kubur tu. Nyawa pak, jawab mereka serentak sambil tertunduk, dan jawapan mereka tu didengari oleh pekerja yang mengurumuni mereka tu. Nyawa siapa yang kamu tawarkan? Soal Abang Syukur. Mereka semua diam, tak menjawab. Kamu tawarkan nyawa rakan sekerja kamu bukan? Mereka semua tak menjawab, hanya menunduk je. Lepas tu keadaan jadi kecoh dengan maki hamun dari pekerja yang lain bila mereka dapat tahu perbuatan 12 orang pekerja tu. Dan itulah yang Abang Syukur nak sebenarnya, biar suasana jadi panas. Yang lain jangan ribut, jangan provokasi dan lakukan apa-apa tindakan anarkis pada mereka. Jika kamu semua sentuh mereka, saya akan pecat kamu semua. Faham? Kamu 12 orang pergi ke gudang sekarang. Dan yang lain-lain, malam ni lepas maghrib jangan keluar dari mes. Kalau keluar, maut. Abang Syukur balik ke gudang semula dengan senyum simpul sebab dapat dajarkan mereka semua. Rancangan Abang Syukur dah mula nampakkan hasil. Sampai dekat gudang, Ustaz Saleh bagi tahu mereka dah pagar seluruh kawasan tu. Cuma Aki tak nak jumpa Abang Syukur sebab dia takut. Takut kenapa? Soal Abang Syukur. Takut dengan leluhur abang, jawab Ustaz Saleh. Kami dah tahu. Aki tu janji akan membantu walaupun tak bersuruh muka dengan Pak Syukur. Baiklah. Kemudian Abang Syukur arahkan 12 orang pekerja tu ikut dia malam nanti lepas isyak pergi kawasan perkuburan tu. Kalau mereka tak nak pergi, Abang Syukur lepaskan mereka pada pekerja yang lain yang dalam kemarahan tu, biar mereka kena belasah sampai jadi roci canai. Mereka semua setuju nak ikut Abang Syukur malam nanti. Man, suruh sesiapa belikan makanan dan minuman untuk mereka makan malam ni. Mungkin ini makan malam terakhir mereka, kata Abang Syukur pada Parman. Sajalah nak takutkan diorang yang memang dah ketakutan macam ayam berak bom atom tu. Lepas isyak, Abang Syukur dengan 12 orang pekerja tu dan mereka yang lain bergerak menuju ke kawasan perkuburan tu. Suasana dekat kawasan perkuburan tu amat menyeramkan, sangat hening. Abang Syukur datang dekat Abah Akbar dan 2 orang ustaz tu sambil berbisik. Betul kawasan ni dah dipagar? Sudah, jawab Abah Akbar sambil tersenyum. Mungkin dia tahu Abang Syukur tengah takut masa tu, cuma berlagak berani je. Kamu 12 orang duduk dekat kuburan tu, kata Abang Syukur. Lepas mereka duduk, Abang Syukur bisik lagi pada Abah. Betul dah pagar? Ya sudah, jawab Abah sambil tersengih je. Wahai penunggu kubur, keluarlah kau. Aku bawa mereka yang langgar janji dengan kau kemari. Berurusanlah kau dengan mereka saja. Jangan ganggu yang lain, atau aku akan pastikan kau akan lenyap dari muka bumi ni. 3 kali Abang Syukur laung ayat yang sama. Lepas laungan ketiga, tiba-tiba persekitaran kubur tu diterpa angin kuat dengan hujan yang renjang-renyai. Sekali lagi Abang Syukur berbisik pada Abah Akbar. Betul Abah? Dah pagar? Abah Akbar hanya mengangguk je sambil tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Abang Syukur. Dari luar kawasan kuburan tu, mereka nampak satu sosok pocong yang sangat tinggi. Mungkin dalam 2 atau 3 meter tingginya. Mukanya hitam, hancur, matanya berlubang. Kain kafannya merah disimbahi
bersimbahhi darah dan baunya sangat busuk. Abah Syukur toleh ke arah Abah nak tanya lagi, tapi Abah macam dah tahu apa yang Abah Syukur nak tanya. Terus Abah hanggukkan kepala sambil tersenyum pandang Abah Syukur. Abah Syukur ingatkan penunggu tu jenis hantu lain, pocong rupanya. Kemudian Abah Syukur bersuara sambil tunjuk ke arah 12 orang pekerja yang tengah duduk tu. Mereka ni lah yang buat perjanjian dengan kamu. Berurusanlah dengan mereka, jangan ganggu kami yang lain. Jika kamu ganggu, nahas kamu aku kerjakan. Ini urusan kamu dengan mereka, bukan dengan kami. Lepas tu Abah Syukur ajak yang lain balik ke gudang. Tinggalkan 12 orang pekerja dekat situ. Meraung-raung 12 orang tu minta simpati supaya jangan tinggalkan mereka. Ini urusan kamu, bukan urusan kami. Kamu dah berjanji, maka kamu tunaikan janji kamu. Nyawa kamu tak ada harga lagi untuk kami pertahankan. Kalau ada yang cuba lari, maut yang akan kamu jumpa ketika kamu lari. Abah Syukur dengan yang lain terus berjalan balik ke gudang. Tinggalkan 12 orang pekerja tu. Sampai dekat gudang, sekali lagi Abah Syukur tanya, Abah, betul dah dipagar ya? Pocong tu takkan dapat sentuh mereka kan? InsyaAllah, hanya dekat saja tapi tak mampu usik mereka. Sampai bila kau nak biarkan diorang dekat situ? Sampai esok pagi? Gila kau ni. Semua dah besar panjang, kau pukul untuk mengajar mereka pun tak ada gunanya. Kekerasan bukan pelajaran terbaik. Psikologi adalah pelajaran paling ampuh. Buatnya ada yang sakit jantung, naya kau. Tak adalah. Malam tu Abah Syukur rasakan itulah tidur yang paling selesa sebab sebilik dengan orang-orang berilmu tinggi. Kasim dengan Chua tidur dekat bilik Setio. Esok paginya, lepas solat subuh, Abah Syukur ajak yang lain dan beberapa orang security pergi kawasan kuburan tu. Sampai dekat sana, tinggal 11 orang je. Seorang lagi dah tak ada dekat situ. Yang 11 orang tu semuanya duduk berhimpitan satu sama lain. Nampak mereka dalam keadaan yang ketakutan. Masalah sekarang ni, mana seorang lagi tu pergi? Kita bagi nama dia Parjo je lah. Si Parjo ni lah yang memandai-mandai cuba rawat orang kerasukan dekat mes 17 hari tu. Sudahnya dia pun kerasukan juga. Macam mana ni bah? Seorang hilang, kata Abah Syukur pada Abah Akbar. Tak ada apalah, dia takkan dapat keluar dari pagar ni. Mesti ada dekat mana-mana dalam kawasan ni juga, jawab Abah. Lega sikit bila Abah cakap macam tu. Lepas tu Abah Syukur suruh Ismail, pak security, panggil pekerja lain, minta tolong angkat yang 11 orang ni bawa balik ke gudang. Dah macam ikan keli Afrika dah tengok sorang-sorang kat situ. Lepas angkat mereka bawa ke gudang, Abah merenjas-renjas muka mereka dengan air yang telah dijampi. Kemudian mereka tersedar dan mula menangis ketakutan. Ada yang terkencing, terberak pun ada. Kemudian Abah Syukur suruh pekerja lain cari si Parjo. Sejam kemudian, beberapa orang pekerja usung Parjo yang dalam keadaan tak sedarkan diri tu. Jumpa dia dekat mana, tanya Abah Syukur? Dalam tempat pembuangan sampah pak. Abah terus renjiskan air ke muka Parjo. Tak lama kemudian Parjo mula sedar dari pingsan. Bagi mereka minum, kata Abah Syukur pada salah seorang pekerjanya. Inilah akibatnya bila bersekongkol dengan iblis. Lepas ni bersihkan mereka dan bawa ke puskesmas untuk pemeriksaan. Yang lain boleh balik ke mes masing-masing untuk mulakan kerja. Jangan hampiri kawasan perkuburan tu. Dah selesai dekat gudang, Abah Syukur ajak Abah, Ustaz Razi, Ustaz Saleh, Kasim, Chua, Setio dan Parman pergi sarapan dekat warung luar tapak projek. Abah Syukur naik motor dengan Ismail, pak security. Masa tengah membonceng tu, Abah Syukur tanya Ismail bila keluarga dia nak mula berniaga. Ismail kata petang nanti. Sampai dekat warung, lepas mereka pesan makanan, Kasim bersuara, nasib baiklah tak ada yang mati Kor. Yelah, lepas ni kalau diorang tak bertaubat juga, tak tahulah aku nak kata apa, jawab Abah Syukur. Tengah hari tu, masa Abah Syukur turun tangga dari pejabat, dia nampak pegawai HR dah balik dari puskesmas bersama 12 orang tadi. Macam mana, tanya Abah Syukur pada pegawai HR tu. Ada yang demam dan ada yang masih dalam keadaan trauma, tapi semua terkawal, jawab pegawai tu. Lepas tu Abah Syukur suruh pegawai HR tu belikan mereka nasi bungkus dengan air dan suruh 12 orang pekerja tu berehat. Lepas semua 12 orang tu dah makan dan mereka nampak sedikit tenang, Abah Syukur datang duduk dengan mereka. Tak lama kemudian datang pula Abah Akbar, 2 orang ustaz tu, Kasim, Chua, Parman, Setio, beberapa orang mando dan security yang memang sebelumnya Abah Syukur ajak mereka berkumpul untuk dengar cerita dari 12 orang pekerja tu. Apa perasaan kamu sekarang? Soal Abah Syukur pada ke-12 orang tu. Ngeri pak, salah seorang dari mereka jawab. Lepas tu Abah Syukur suruh mereka cerita apa yang terjadi. Kata mereka, sosok penunggu tu akan terus ikut mereka sebab nak tuntut perjanjian yang mereka dah buat sebelum dapat nombor ekor tu. Sekarang ni nyawa mereka dalam bahaya sebab penunggu tu nakkan nyawa mereka sebagai ganti di atas perjanjian yang telah mereka buat tu. Baguslah, kan kamu dah kaya hasil perseteruan kamu semua dengan iblis tu. Tolong kami pak. Saya tak mampu nak tolong kamu. Lagipun itu kan perjanjian kamu dengan hantu tu. Chris mati gara-gara kamu. Sekarang kamu merayu supaya nyawa kamu pula diselamatkan. Kamu dah gila apa?
kamu semua pulang ke mes, berehat dulu. Nanti 5:30 kamu semua mesti berada di sini. Ismail tolong bawa mereka semua pulang ke mes. Bila kesemua 12 orang tu dah tinggalkan gudang, Abah Syukur tanya Abah, Abah, macam mana nak selamatkan mereka? Kalau boleh bernegosiasi, kita negosiasi. Tapi gayanya tak ada ruang untuk negosiasi. Man, kau boleh pujuk Aki tu jumpa dengan aku tak? Bagi tahu dia jumpa aku, atau aku minta leluhur aku panggil dia supaya datang jumpa aku. Saya cuba, Pak. Bang Syukur nak apa dengan Aki tu? Saya tahu apa yang anak Syukur ni mahu dari Aki tu. Hanya iblis yang boleh jahanamkan iblis. Banyak yang anak Syukur ni telah pelajari dari leluhur dia. Abang Syukur pula yang terpinga-pinga bila Abah cakap macam tu. Yang Abang Syukur tahu, dia akan bernegosiasi dengan Aki kalau Aki tu setuju nak jumpa dia. Itu je. Tak ada sesiapa aja pun. Pukul 5:30 petang, kesemua 12 orang tu dah berada dalam gudang tengah tunggu Abang Syukur. Tak ada sesiapa dekat gudang masa tu kecuali Abang Syukur dengan mereka 12 orang tu je. Abang Syukur ambil kerusi dan duduk dekat mereka. Abang Syukur bersuara, kalau kamu semua rasa apa yang saya buat pada kamu tu satu kezaliman, terpulanglah kepada andaian kamu. Tapi niat saya hanya satu, tak nak kamu semua terjerumus dengan permainan iblis hingga hilang pertimbangan sebagai manusia. Bagi yang beragama Islam, saya cuma nak selamatkan akidah kamu. Manakala yang Kristian, saya cuma nak ingatkan kamu bahawa agama kamu tak ajar perkara itu. Kalau lepas ni kamu nak berdendam dengan saya, terpulanglah pada kamu. Saya serahkan hidup mati saya pada Tuhan saja, tak lebih tak kurang. Lepas ni kalau kamu semua terselamat dari segala perjanjian yang telah kamu buat, tak perlu berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Allah, kerana Allah lah yang selamatkan kamu semua. Saya hanya ikhtiar. Cuma saya nak tegaskan, saya ni bukan orang sakti atau orang yang ada ilmu. Saya hanya mencuba. Lepas maghrib ni saya akan ke kawasan kuburan tu lagi. Kamu tak perlu ikut. Hanya saya dan ustaz tu saja. Kamu semua tunggu dalam gudang ni hingga saya kembali. Kalau saya tak kembali, maknanya kamu dalam bahaya. Sajalah Abang Syukur takut-takutkan mereka. Petang tu lepas maghrib, Abang Syukur dengan yang lain dah berada dekat kawasan perkuburan tu. Parman mula duduk untuk baca tahlil. Mereka pun ikut Parman duduk untuk baca tahlil sekali. Lepas Parman baca tahlil dan nak berdoa, suasana berubah dengan angin yang sangat kencang datang menerpa. Abang Syukur tercari-cari sosok Aki tu, dan akhirnya Abang Syukur ternampak Aki tu datang ke arah mereka dari tepi hutan. Abang Syukur terus bangun dan tunggu Aki datang dekat dia. Lebih kurang 2 meter, Aki berhenti dan tundukkan mukanya. Abang Syukur terus toleh belakang. Manalah tahu ada sesiapa dekat belakang dia sampai Aki tundukkan muka. Tapi tak ada sesiapa pun. Malam Aki, jumpa lagi kita, kata Abang Syukur. Aki tu tetap tundukkan kepalanya. Terima kasih Aki sebab sudi jumpa saya. Abang Syukur ni paling pantang kalau dia bercakap dengan sesiapa. Orang tu tak pandang muka dia, rasa macam tak dihargai. Tapi yang ni Abang Syukur rasa berbeza. Rasa berlagak nak mampus pun ada. Cuma Abang Syukur masih dapat kawal diri supaya tak sombong. Sebab Abang Syukur tahu Aki tundukkan kepala disebabkan peristiwa dulu, bukan sebab Abang Syukur ni ada ilmu. Maafkan saya atas keterlanjuran pekerja-pekerja saya. Saya perlu bantuan Aki. Saya berjanji lepas ni tidak akan lagi berlaku kejadian macam ni lagi. Tiba-tiba Aki tundukkan badan dia sikit dan terus mengundur ke belakang lalu hilang. Abang Syukur belum habis cakap lagi ni, Abang Syukur pusing badan ke belakang, tengok mereka yang lain dalam keadaan terpinga-pinga. Kalau rancangan ni tak menjadi, alamatnya nyawa 12 orang pekerja tu dalam bahaya. Abang Syukur dah jadi susah hati sangat masa tu. Jom balik ke gudang lah, kata Abang Syukur. Pak Syukur balik dengan mereka dulu, saya tinggal sebentar dekat sini, kata Parman. Abang Syukur tengok ke arah Aki tadi. Memang dia dah tak ada dekat situ. Hati-hati Man, kata Abang Syukur sambil tepuk bahu Parman. Sampai dekat gudang, mungkin disebabkan 12 orang pekerja tu tengok periak muka Abang Syukur nampak susah hati, mereka semua hanya tertunduk je. Abang Syukur duduk termenung, fikirkan kejadian tadi. Lebih kurang 2 jam kemudian, Parman kembali ke gudang dan panggil Abang Syukur dengan yang lain ke kawasan lapang depan gudang, kecuali 12 orang pekerja tu. Pak Syukur, Aki tadi akan hapuskan hantu yang buat perjanjian dengan mereka. Tapi ada syarat. Pertama, kesemua 12 orang tu tak boleh bekerja lagi dekat sini. Kedua, kawasan perkuburan tu mesti ditutup dengan pagar semula dan ditanam pokok kemboja di sekeliling kuburan tu. Dan syarat yang ketiga ni, saya pun tak pernah tengok. Tak tahu macam mana nak cari. Apa syarat ketiga tu? Kepala kerbau. Apa yang kau tak pernah tengok kerbau? Banyak dekat luar sana. Memang banyak dekat luar sana, tapi kepala kerbau tu mesti dari kerbau yang warna coklat. Tak boleh ada warna lain walau sikit pun di seluruh badan dia. Kalau coklat semua tu, lembu banyaklah. Sebab tu aku cakap tadi, aku tak pernah tengok. Kamu semua pernah tengok kerbau warna coklat sebelum ni? Belum pernah kan? Dan kepala kerbau tu mesti ditanam dekat tengah perkuburan tu sebelum tengah malam esok. Kalau tak, nyawa 12 orang tu tak dapat diselamatkan. Macam mana Abah?
Ustaz semua, bukankah ini jadi satu kesalahan dalam agama? Saya secara peribadi tak senang dan tak nak buat semua ni. Tapi dalam masa yang sama, saya nak mereka semua tu selamat. Memang haram hukumnya bagi kita sebagai orang Islam menyajikan saja untuk hantu syaitan. Tapi kita dalam dilema sekarang ni. Man, siapa yang kena tanam kepala kerbau tu? Siapa saja antara kita dekat sini? Okey, tak apa, itu saya uruskan. Tapi sekarang kita kena cari dekat mana nak dapatkan kepala kerbau yang warna coklat seluruh badan je. Lepas tu Kasim dan Chua cuba telefon kenalan masing-masing untuk tanya tentang kerbau warna coklat tu. Sim, Chua, jom ikut aku ke mes. Setio, tolong panggilkan security, kata Abah Syukur. Sampai dekat mes, Abah Syukur minta semua mandu keluar jumpa dia. Lepas semua mandu berkumpul, Abah Syukur ceritakan masalah yang terjadi. Biarkan saja Pak, biarkan mereka jadi makanan hantu tu. Tak boleh macam tu. Sebagai manusia, dah jadi kewajipan kita selesaikan masalah mereka. Tak perlu berdendam lagi dengan mereka. Mereka dah terima balasan dan rasanya mereka dah belajar dari kesilapan mereka. Buang segala kemarahan tu. Yang dah berlaku tetap berlaku. Sekarang kamu tanya pada semua pekerja kamu dan cepat usahakan. Kita cuma ada kurang 24 jam untuk selesaikan. Lepas tu Abah Syukur suruh mereka semua beredar. Dalam perjalanan balik ke gudang, Abah Syukur suruh Chua kumpulkan mereka yang beragama Kristian esok pagi. Kau nak buat apa? Soal Chua. Kumpulkan je dulu, nanti aku terangkan, jawab Abah Syukur. Sampai dekat gudang, Abah Syukur tanya pada 12 orang pekerja tu mana boleh dapatkan kerbau warna coklat tu, dan suruh security yang ada dekat situ tanya semua security dan para pedagang dekat luar tapak projek tentang keberadaan kerbau warna coklat tu. Kemudian masing-masing keluarkan handphone dan hubungi kenalan mereka. Tahun tu yang berduit sikit akan guna jenama BlackBerry. Kebanyakan mereka gunakan jenis Ericsson. Jangan gatal tanyalah diorang ber-WhatsApp ke apa. Tak, diorang hanya ber-SMS. Kalau BlackBerry ke BlackBerry, mereka akan ber-BBM. Malam tu Abah Syukur rasa lama sangat. Kepala terasa berat fikirkan masalah tu. Manalah nak cari kerbau warna coklat ni? Ada ke? Ke jembalang tu saja nak main-main dengan kita? Tiba-tiba, Pak, seorang security tepuk lengan Abah Syukur. Bapak masuklah tidur dulu. Jangan tidur sambil duduk dekat sini. Security tu kejut Abah Syukur yang terlap tepi tayar traktor. Abah Syukur pun bangun berjalan ke bilik untuk rehatkan badan. Rasa penat sangat hari tu. Sampai bilik, Abah Syukur tengok Abah Akbar dan Ustaz Razi tengah solat. Ustaz Saleh pula tengah berwirid atas katil. Abah Syukur terus rebahkan badan dan terlelap. Tiba-tiba Chua kejut Abah Syukur. Kul, bangun keluar cepat. Kau kena dengar ni, kata Chua. Yelah, jawab Abah Syukur. Sampai dekat luar, dekat tengah gudang. Ni kau dengar dia cakap apa kau? Kau ulang balik apa yang kau cakap tadi pada Pak Syukur? Kata Kasim pada salah seorang pekerja. Kata pekerja tu, kerbau yang Abah Syukur cari tu ada. Emak saudara dia ada bela dari peninggalan arwah suaminya. Tapi masalahnya rumahnya dari sini dalam 8 jam perjalanan. Kalau sanggup beli dengan harga yang mak saudaranya tawarkan tu, dia sanggup nak jual. Abah Syukur tengok jam. Baru pukul 3 pagi. Tapi betul ke warna coklat semua? Tak ada setitik pun warna lain? Soal Abah Syukur. Betul Pak, saya sanggup bersumpah memang tak ada warna lain sebab saya tahu kerbau tu dari dia kecil. Baiklah kalau betul, kamu ikut kami ke sana. Sudah, pergi siap-siap dulu. Sekejap Man, 8 jam perjalanan pergi campur waktu sembelih dan 8 jam lagi perjalanan balik. Kau sanggup ke? Sekarang pukul 3.30 pagi. Pukul 11.30 pagi kau baru sampai. Sembelih katakanlah 1 jam. Hampir tengah malam kau baru sampai sini Man. Masanya cukup-cukup je. InsyaAllah boleh. Tadi kau tak bagi tahu harganya. Berapa harganya? 60 juta rupiah Pak. Hah? Mahalnya. Masa tu 60 juta rupiah dah boleh buat rumah dan beli 3-4 biji motor atau beli kebun 3-4 ekar. Piti mana disimpan duit cash banyak tu malam-malam macam ni, kata Setio. Kejap, Abah Syukur terus panggil 12 orang yang masih tercegat depan gudang tu. Bila mereka sampai dekat Abah Syukur tanya mereka, ada lagi tak duit nombor ekor yang mereka menang dulu? Nasib baik diorang kata ada lagi. Abah Syukur suruh diorang pergi ambil duit tu semua. Jangan tinggal sesen pun. Laju je mereka semua berlari ke mes subuh-subuh tu. Tak lama lepas tu mereka datang semula dan letakkan duit nombor ekor tu atas meja pimpong dalam gudang. Berapa semua ni? Soal Abah Syukur. Mungkin ada dalam 400 atau 450 juta rupiah Pak, jawab mereka. Hah, banyak kamu dapat ya. Patutlah nyawa jadi taruhan. Parman, ambil 100 juta, bawa 3 pickup yang terbaik dan kau ikut sekali. Abah Syukur tunjuk ke arah salah seorang dari 12 orang tu, iaitu yang beragama Kristian tu. Maafkan saya, agama saya melarang kami yang beragama Islam untuk sajikan makanan pada syaitan dan iblis. Terpaksalah kamu bantu kami untuk bantu kamu semua. Abang Syukur, saya dan Abah Akbar akan ikut sekali. Baiklah Ustaz. Man, kau bawa lagi sesiapa? 1 pickup 4 orang. Senang kalau jadi apa-apa. Sim, kau ada berapa juta? Ada dalam 3 juta. Bagi duit tu pada Parman. Takkanlah nanti mereka berhenti makan guna duit nombor tu. Aku pun ada dalam 3 juta ni. Aku tambah 3 juta. Man,
Ni 9 juta duit halal untuk makan, minum dan rokok dalam perjalanan nanti. Duit bensin guna duit haram tu. Dah gerak sekarang. Lepas tu Abah Syukur suruh mereka 11 orang tu simpan balik duit baki nombor ekor tu semula. Kalau selamat, pandai-pandailah mereka guna duit tu. Kalau tak selamat dari masalah ni, duit tu akan jadi belanja untuk pengkebumian mereka. Saja Abah Syukur takut-takutkan mereka. Lepas tengok Parman dan rombongannya tinggalkan tapak projek, Abah Syukur dan Ustaz Razi pun masuk ke bilik untuk sambung tidur. Tapi sampai ke subuh, Abah Syukur dan Ustaz Razi tak dapat lelakkan mata. Lepas solat subuh, Abah Syukur tengok 11 orang pekerja tu dah datang ke gudang. Korang dah tidur ke belum? Sudah pak. Lepas solat subuh terus kami kemari, kata salah seorang dari mereka. Jom kita ke warung depan sana sarapan. Mereka semua pun berjalan kaki keluar. Dapatlah bersenam sikit pagi tu. Sampai dekat gate, Abah Syukur ajak Ismail sarapan sekali. Masa tengah tunggu pesanan makanan, Kasim dan Setio datang. Cuba tidur lagi. Biarlah, kesian pula aku nak kejutkan dia, kata Kasim. Masa sarapan itulah Abah Syukur suruh mereka ceritakan apa yang mereka alami dekat kawasan perkuburan malam tu. Kata mereka sangat mengerikan. Masa minta nombor ekor dulu, yang datang wanita cantik, bukan pocong macam malam tu. Siapa aja kamu cari-cari minta nombor ekor tu? Tanya Abah Syukur. Mereka serentak tunjuk ke arah Parjo. Parjo tersengih je. Kamu buat macam mana? Tanya Abah Syukur. Kata Parjo, mereka sediakan kumian, bunga 7 jenis, rokok daun, kopi O, kopi susu dan darah ayam cemani. Darah ayam tu lah yang ikat kamu. Kamu buat apa darah tu? Tanya Ustaz Razi. Kami diminta meminumnya. Astaghfirullahalazim. Nombor tu macam mana dia bagi? Perempuan tu yang cakap pada kami. Patut pun korang separuh mati malam tu ya. Apa pocong tu buat pada kamu? Kata mereka, pocong tu berdiri depan mereka. Bukan satu tapi banyak, keliling mereka. Badan mereka disenggol-senggol oleh pocong-pocong tu. Air liur pocong tu jatuh menitis atas kepala mereka. Bukan itu saja, ada beratus ekor ular dekat kaki mereka dan beberapa ekor kuntilanak datang dekat mereka. Yang kamu lari kenapa? Soalan Abah Syukur pada Parjo. Kata Parjo, dia rasa macam kena tarik. Kemudian terasa badan dililit beberapa ekor ular. Tanpa sedar, dia larikan diri, tapi diekori oleh beberapa ekor pocong dan kuntilanak. Kamu dah tahu kan sekarang bahawa tipu muslihat iblis tu boleh menyusahkan kamu walaupun nampak menyenangkan kamu kan? Agak-agak lepas ni nak minta nombor ekor lagi. Bertaubatlah, kembali pada fitrah sebagai manusia. Jangan diulang lagi selepas ni ya. Apa saya nak sampaikan ni mungkin tak enak didengar, tapi kamu kena dengar. Bukan keputusan kami atau kami suka-suka tetapkan. Lepas semua ni selesai, kamu semua kena berhenti kerja dari PT ni. Ini adalah salah satu syarat yang diminta oleh penunggu kubur tu. Kecuali kalau kamu berani. Mereka semua mengangguk faham dan akan berhenti kerja dari PT tu. Lepas habis sarapan, mereka semua balik semula ke gudang. Abah Syukur, Kasim dan Setio naik ke pejabat untuk jalankan tugas seperti biasa. Kur, Parman ada call ke tak? Soal Kasim. Tak ada lagi, jawab Abah Syukur sambil buat kerja yang tertunggak tu. Aku cuba telefon Parman tapi tak lepas-lepas lagi ni. Cuba kau suruh Ustaz Razi telefon Ustaz Saleh pula. Mana tahu telefon Parman habis bateri ke? Lepas tu Kasim turun bawah, mungkin nak cari Ustaz Razi. Oi, semalam kau suruh aku kumpulkan pekerja bukan Islam. Nak buat apa? Soal cuah. Petang nantilah, sekarang ni cuba telefon Parman dulu. Aku nak tahu cerita, jawab Abah Syukur. Tak lama lepas tu Kasim naik semula. Dia kata Ustaz Razi dapat telefon Ustaz Saleh, tapi line putus-putus, tak jelas. Dia cuma dengar tak selamat, susah dan khawatir je. Sudah, habislah riwayat 12 orang tu. Masa Abah Syukur tengah duduk dalam pejabat, datang si Parjo nak jumpa Abah Syukur seorang-seorang. Abah Syukur suruh Parjo dengan kawan-kawan dia tunggu dia dekat warung depan tapak projek tu. Kejap lagi dia datang. Sampai dekat warung, Abah Syukur tengok wajah mereka nampak sunggul. Kenapa ni? Soal Abah Syukur. Begini pak, kami nak minta maaf pada bapak kerana telah susahkan bapak dan tim bapak. Sebenarnya ada seorang lagi selain kami 12 orang ni. Siapa? Pemilik warung kopi yang dulu tu pak. Habis tu mana dia sekarang? Kenapa kamu tak bagi tahu dari awal? Kami panik pak. Ingatkan masa tu bapak hanya tanya tentang pekerja saja. Jadi kami lupa nak bagi tahu ada seorang lagi, iaitu pemilik warung kopi yang dulu tu. Di mana dia sekarang? Dia dah mati pak. Bila dia mati? Malam masa kami berada dekat kubur tu pak. Mati kenapa? Kata Mando, kalau ikut bedah siasat doktor, pemilik warung tu mati sebab dikerjakan oleh beruang. Tapi mereka yakin bukan beruang, sebab mengikut kata adiknya, tubuh si mati tu penuh dengan cakaran dan lebam, macam kena pukul dengan benda besar dan kuat. Sebelum kejadian, si mati macam orang kerasukan, takut dan menjerit-jerit halau sesuatu. Lepas terjerit-jerit tu, dia lari belakang rumah dan akhirnya ditemui mati di kebun rumahnya. Dekat sini ada beruang ke? Soal Abah Syukur. Nah itu pak, orang kampung kata selama ni tak pernah ada beruang dekat kampung mereka. Sekarang ni kami betul-betul takut pak. Kami tak nak mati pak. Tolong pak, kami merayu sama bapak, tolong kami. Selamatkanlah kami pak. Tolong pak.
Patutlah dia tergesa-gesa tutup warung kopi dia dan tinggalkan macam tu je. Saya ingat dia takut sebab dia jual minuman keras. Rupanya dia pun bersama dengan kamu semua. Maknanya dah 2 nyawa diambil oleh penunggu tu. Kemudian Abah Syukur ceritakan semua permintaan penunggu kubur tu pada mereka dan apa yang sekarang ni Abah Syukur dan kawan-kawan tengah buat. Mereka semua hanya tertunduk, mungkin benar-benar rasa menyesal atau dalam ketakutan yang amat sangat. Selesai dekat warung, Abah Syukur balik ke pejabat semula. Sepanjang menunggang motor balik ke pejabat tu, Abah Syukur terfikir, kalaulah Parman tak sempat sampai pada waktunya atau terjadi apa-apa pada Parman, macam manalah nasib 12 orang tu. Urungsing betul Abah Syukur masa tu. Tiba-tiba motor Abah Syukur dihadang oleh seorang mandu. "Maaf pak," kata mandu tu. "Kenapa? Boleh saya bercakap dengan bapak sebentar?" "Boleh," kata Abah Syukur sambil parking motor dan cari tempat untuk berteduh. "Begini pak, tadi masa saya periksa pagar yang bapak suruh bina semula dekat kawasan kuburan tu, saya ditegur oleh seseorang. Saya yakin orang tu bukan bekerja dekat sini. Perwatakannya bersih dan lembut saja percakapannya." "Dia tegur kenapa?" "Dia nak bapak datang ke hutan di sempadan tapak ni lepas waktu asar. Jangan lewat dan datang sendirian." "Sorang-sorang?" Mandu tu hanya anggukkan kepala je. Abah Syukur terus start motor sambil tengok jam. Sekarang dah pukul 2 petang. Sejam lebih lagi masuk asar. Aduh ya, apa aku nak buat ni? Sebelum bergerak, Abah Syukur suruh mandu rahsiakan dari pengetahuan sesiapa pun. Sampai dekat gudang, Abah Syukur duduk di tengah-tengah gudang sambil terfikir, kenapa aku kena pergi jumpa orang tu Kenapa orang tu tak nak jumpa aku sendiri dekat pejabat ni? Siapa orang tu? Abah Syukur jadi serba tak kena. Duduk salah, berdiri pun salah dibuatnya. "Kau kenapa ni?" Kasim tegur Abah Syukur bila dia nampak Abah Syukur macam tak senang duduk. "Tak ada apa, aku risaukan si Parman tu," kata Abah Syukur. Itulah, aku tak dapat lagi bercakap dengan Parman ni. Last tadi Ustaz Razi je lah dapat telefon. Itu pun terputus-putus, tak jelas," kata Kasim. Tapi sekarang ni bukan pasal Parman yang berada dalam benak fikiran Abah Syukur. Orang yang nak jumpa dia dalam hutan tu paling banyak berlegar dalam otak masa tu. Tak lama lagi nak masuk waktu asar. Semakin berkecamuk kepala Abah Syukur dibuatnya. Perut pula rasa betul-betul tak sedap sebab takut memulas lain macam. Setengah jam sebelum masuk waktu asar, Abah Syukur panggil Setio dan Ustaz Razi dekat tengah gudang dan beritahu mereka ada seseorang yang nak berjumpa dengan dia seorang diri dekat hutan belakang lepas asar ni. Kalau saya tak balik, cari dekat hutan belakang tu ya, pesan Abah Syukur pada mereka berdua. Lepas solat asar, Abah Syukur pakai kasut but. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim. Itulah ayat yang Abah Syukur ulang-ulang menuju ke tepi hutan dengan hati yang berdebar-debar. Dari jauh Abah Syukur nampak mandu yang beritahu dia tengah hari tadi dengan beberapa pekerja tengah betulkan pagar dekat kawasan kuburan tu. Dalam ketakutan tu, Abah Syukur masih lagi ada niat nak mendajar mereka. Bila Abah Syukur nak melintasi mereka yang tengah bekerja tu, Abah Syukur berjalan tegak pandang ke depan, buat-buat macam tak nampak mereka. "Siang pak," mereka tegur Abah Syukur. Tapi Abah Syukur buat tak tahu je, terus jalan pandang ke depan je. Pak, kenapa bapak tu? Dia nak ke mana tu?" Terdengar suara mereka, mula panik. Biarkan saja, itu bukan dia. Tiba-tiba terdengar suara mandu tu. Serta merta suasana terus jadi sepi. Abah Syukur tahan je diri dari nak ketawa. Mereka mungkin ingat Abah Syukur kena pukau atau dirasuk agaknya. Abah Syukur tetap berjalan tegak ke depan, tak toleh ke mana-mana. Bila makin dekat ke kawasan hutan tu, nampak hutan tu gelap gelita. Sebelum melangkah masuk dalam hutan, Abah Syukur berkata, "Aku cucu Haji Beh, jangan ganggu aku." Abah Syukur guna petua yang atuk ajar untuk masuk ke kebun atuk dulu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Abah Syukur angkat kaki kanan lalu melangkah masuk dalam hutan yang gelap tu perlahan, dan bila kedua kaki Abah Syukur dah pijak kawasan hutan yang gelap tu, suasana terus berubah jadi remah-remah cahaya. Tiba-tiba tercium satu bauan, bau yang sangat Abah Syukur kenal, bau yang melegakan dan membuatkan Abah Syukur tersenyum. Abah Syukur tahu dia ada di sebelah kanan Abah Syukur. Abah Syukur toleh dan memang betul dia ada tengah berdiri sambil tersenyum pada Abah Syukur. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Abah Syukur sambil datang dekat dan bersalaman dan berpelukan. Terasa berat pelukannya. Kemudian dia paut bau Abah Syukur untuk berjalan masuk menuju ke dalam hutan. Beberapa ketika berjalan, dekat depan Abah Syukur ada 2 ekor harimau sebesar lembu. Salah seekornya tengah pijak muka Aki yang Abah Syukur jumpa 2 hari lepas. Abah Syukur bagi salam. Kedua-duanya mengangguk. Abah Syukur terus datang dekat 2 harimau tu dan peluk kepala mereka. Lepas tu harimau yang pijak muka Aki menjilat-jilat tapak tangan kiri Abah Syukur. Terasa kasar lidahnya. "Maafkan saya Paduka," kata Aki tu. Tapi siapa yang Aki panggil Paduka tu Abah Syukur tak tahu. Yang pasti bukan dia.
Kemaafan sudah kamu perolehi dahulu. Belas ihsan juga telah kamu perolehi dahulu. Kamu telah berjanji bahawa tidak akan sesekali ganggu anak cucu kami, tapi kamu ingkari dan kamu langgar janji kamu. Adakah kamu lupa bahawa kami juga sudah berjanji bahawa jika kamu langgar janji kamu, maka kami akan binasakan dan lenyapkan kamu dari muka bumi ini. Ampun Paduka, ampun. Tidak ada keampunan kepada kamu yang telah langgar perjanjian. Tidak ada ihsan kepada kamu yang berbohong. Mulai hari ini kamu akan kami lenyapkan dari muka bumi ini. Lepas dia bagi syarat pada 2 ekor harimau tu, harimau yang pijak kepala Aki tu terus gigit kepalanya dan bawa lari masuk lebih dalam ke dalam hutan lagi. Jeritan dan suara Aki tu terdengar sangat mengerikan. Kemudian terdengar bunyi guruh yang sangat kuat dan suasana terus jadi sepi tanpa ada sedikit pun bunyi. Abah Syukur toleh ke arah si dia. Si dia tersenyum. Kemudian mereka berjalan menuju keluar hutan. Sambil berjalan tu, si dia berkata, "Jangan nakal kamu tu. Berbuatlah kebaikan walau sekecil apa pun. InsyaAllah kebaikan akan kembali kepada kamu." Sekejap, masalah ni dah selesai ke? Sudah, tidak ada apa lagi yang perlu dirisaukan. Abah Syukur terus tersenyum sambil berjalan hingga sampai di pinggir hutan. Lepas tu Abah Syukur bersalam dan ucapkan selamat tinggal pada si dia. Masa Abah Syukur berpusing untuk melangkah keluar dari hutan tu, terasa belakang badannya macam ditolak oleh satu kepala yang besar dan harimau. Tu Bapak Syukur, sana. Suara hinggap-bingar kedengaran beserta silauan lampu suluh dan bunyi orang berlari ke arah Abah Syukur. Terlihat Kasim, Chua, Setio, Parman, Abah Akbar, Ustaz Razi, Ustaz Saleh dan beberapa orang pekerja datang. "Kau okey ke Kul? Puas kami cari kau dari maghrib semalam. Ada beberapa pekerja kata nampak kau macam dipukau masuk dalam hutan petang semalam." Bila dengar perkataan pukau tu, Abah Syukur terus tenggelak. Sebab masa tu Abah Syukur main-main je, saja nak perkenakan diorang. "Pukul berapa sekarang ni?" soal Abah Syukur sambil berjalan menuju ke arah tapak projek. "Pukul 3 pagi," kata Parman. "Man, kamu dah tanam kepala kerbau tu? Sempat tanam sebelum pukul 12 malam ke?" "Sempat," jawab Parman. Bila sampai dekat tengah gudang, Setio minta yang lain supaya beredar. "Aku rasa macam baru je aku masuk dalam hutan tu," kata Abah Syukur. "Susah hati kami bila ada pekerja kata kau macam kena pukau berjalan masuk dalam hutan petang semalam." "Tak adalah, sebenarnya semalam tu aku buat-buat je macam kena pukau. Saja nak kenakan mereka sebab masa tu aku takut nak masuk hutan tu. Sajalah nak gembirakan hati yang sedang takut tu. Itu je." Kemudian Abah Syukur ceritakan apa yang berlaku masa dia dalam hutan tu. "Maknanya semua tu tipu muslihat Aki itulah ya?" tanya Parman. Abah Syukur hanya anggukkan kepala. "Buat penat je kami tempuh perjalanan jauh," kata Parman. "Kamu semua kemari." Abah Syukur panggil 12 orang tu. "Kamu boleh terus kerja dekat sini, tak perlu berhenti. Dengan syarat kamu jangan ulangi perbuatan kamu dan jangan minum minuman keras lagi, serta kerjalah bersungguh-sungguh. Kamu dah bebas dari segala perjanjian dengan iblis tu." Mereka semua terus ucapkan terima kasih dan bersalaman dengan Abah Syukur. Betul ke pukul 3 pagi ni?" tanya Abah Syukur untuk dapatkan kepastian. Sebab Abah Syukur betul-betul rasa macam baru je masuk dalam hutan tu. Chua pegang tangan Abah Syukur yang ada jam tangan dan suruhkan ke muka Abah Syukur sebab malas nak jawab pertanyaan Abah Syukur tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video yang akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.